Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Sauban radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idh. Qala bal antum yawma'idhin katsirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayli wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yazifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi mulakan berkandung musim majlis adinda musim majlis diraikan seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kesempatan masa dapat kita bertemu pada malam ini. Di samping kita dapat solat maghrib secara berjemaah dan kita mengisi sedikit masa untuk menantikan kehadiran solat Isya, untuk kesinambungan, untuk kita dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan masa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat yang susah untuk kita perolehi kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita Islam, satu rahmat, satu anugerah. Kalau manusia tak dapat memikirkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, iaitu nikmat Islam, maka pastinya ia merupakan suatu perkara yang amat mengundang kerugian yang seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar rugi di dunia, apatah lagi kerugian itu akan mereka perolehi di ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila Allah anugerahkan kita Islam, tolong pastikan kita menyempurnakan apa yang ada dalam Islam. Kalau tidak, kita dikira sebagai seorang ataupun sejumlah daripada golongan yang tidak dapat memanfaatkan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Pastinya kita di antara jumlah orang yang rugi. Barang siapa yang mencari lain daripada Islam, maka tidak diterima daripadanya. Walaupun amalan yang kita buat, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan segala bentuk amalan-amalan yang lain,
Tapi ada di antaranya amalan-amalan dalam Islam kita tolak. Akhirnya kata Allah, falan yuqbala minhu, takkan diterima daripadanya, dan dia di antara jumlah orang-orang yang rugi. Wal a'yadzu billah. Sebab tu kita nak mencari kenapa lemahnya Islam. Kita nak memikirkan kenapa umat Islam lemah. Padahal Islam jumlah yang ramai. Pilah tak mana pun ada Islam. Cina mana sekalipun Islam ada. Sehingga akan dibuat perkiraan Islam ni di antara manusia umat yang begitu ramai, jumlah yang besar. Tetapi bila jumlah yang besar, kenapa umat Islam menjadi lemah, menjadi bahan bahan ejekan, bahan penghinaan, bahan cercaan oleh musuh-musuh Islam. Sebab tu ruangan masa yang diberikan oleh Allah pada malam ni, kita nak memikir, kita nak fikir, kita nak cari apa alasannya, apa sebab dia, dan kita nak cari sebab dia hasil daripada perbicaraan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Dalam Islam sempurnanya seusia 23 tahun. 23 tahun Nabi diangkat, ditabal menjadi Muhammad ditabal menjadi Nabi, sehingga Nabi SAW menyampaikan risalah secara sir dan seterusnya secara terang-terangan, alani, terang-terang. Bila mana ada sedikit kekuatan pada di ketika mana Sayyidina Umar memeluk Islam, sehingga akan seusia Nabi berhijrah ke Madinah. Dan sehingga itulah Nabi berusaha bersungguh-sungguh menaklah pengorbanan yang begitu hebat yang dibuat oleh Nabi SAW. Seusia 23 tahun umat Islam jadi kuat. Dan kita ingat bila mana kekuatan umat Islam pada ketika itu jumlah yang sedikit. Kalau kita perhati kembali sejarah peperangan Badar, peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Sebagai kita nak menyuntik hadis Nabi SAW yang saya persembahkan dalam mukadimah sebentar tadi, untuk kita bicara bersama-sama untuk memahami, supaya ianya menjadi satu titik mula untuk kita bermuhasabah diri dan kita mencari ruangan yang terbaik. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita selamat dalam hal untuk kita melihat Islam kembali hebat, Islam kembali mulia, Islam tidak dihina oleh golongan Islam itu sendiri, apatah lagi golongan-golongan bukan Islam. Orang hina kita macam-macam, bukan takat luar negara, bahkan dalam negara penghinaan terhadap Islam. Dan kita nak cari apa salahnya, apa kesilapannya. Dan jangan anggap bahawasanya kelemahan Islam disebabkan kekuatan musuh-musuh Islam, disebabkan kekuatan orang bukan Islam. Suatu anggapan yang salah. Musuh-musuh Islam, orang bukan Islam, bila mana cuba untuk nak menyekat Islam, cuba untuk nak menghalang Islam, tidak ada kekuatan pada mereka, melainkan kelemahan yang ada pada umat Islam. Ini yang kita sedang nak cari, yang ni kita sedang nak peralusi sebenar-benarnya. Dan jangan ingat Islam lemah disebabkan musuh Islam kuat. Yang ni salah satu anggapan yang salah. Pasal apa tuan-tuan? Ini kita nak bicara hadis Nabi SAW. Sebab lemahnya Islam hasil daripada kedudukan umat Islam itu sendiri, kehidupan umat Islam itu sendiri, pelaksanaan umat Islam itu sendiri. Itulah menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Kita bicara hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ini hadis akhir zaman. Akhir zaman yang nak menunjukkan bahawasanya dunia akan sampai ajalnya, akan berlakunya. Bukan Islam itu lemah. Orang yang memiliki Islam itu lemah. Islam tetap mulia, Islam tetap tinggi, Islam tetap di singgasana, tetap berlaku kehebatan Islam. Tetapi kelemahan umat Islam, kelemahan kekuasaan umat Islam dalam diri mereka menjadi lemah. Apa sebab dan apa punca?
Sehingga anasir-anasir yang cuba lagi merosakkan Islam semakin hari semakin masuk dalam diri umat Islam, masuk dalam diri umat Islam, masuk terus dalam diri umat Islam, sehingga umat Islam menjadi lemah. Hak inilah yang perlu kita cari. Nabi sebut dalam satu hadis 1400 tahun yang lalu, yushikul umat an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Satu hari Nabi sebut, Nabi bicara kepada sahabat-sahabat Nabi, akan tiba satu zaman, satu masa di mana musuh-musuh Islam datang mengerumuni umat Islam. Apa maksud mengerumuni umat Islam? Umat Islam menjadi lemah. Umat Islam itu menjadi lemah, sehingga kan musuh-musuh Islam boleh buat apa saja. Sedangkan dulu kita lihat bagaimana kekuatan umat Islam, peperangan Badar Al-Kubra, sehingga akan menunjukkan kesan yang terhebat, sehingga akan menggurunkan musuh-musuh Islam. Ribuan tentera bukan Islam di kalangan kafir musyrikin Mekah dan kafir Madinah, mereka berpakat bekerjasama untuk menyerang sejumlah kecil 303 orang dan lebih daripada itu, membicarakan tentang untuk meruntuhkan kekuasaan dan juga untuk melemahkan kekuasaan yang ada pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribu lawan dengan 300 lebih, 313. Ya, 300 lebih. Tak kira lah 303 ke 313, tapi nak apa 300 lebih, jumlah yang sedikit. Tapi Allah beri kemenangan. Kenapa Allah beri kemenangan? Islam yang ada pada umat Islam pada ketika itu, anutan mereka terus segar-bugar, sehingga kan tidak ada sedikit pun cacat celahnya dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini macam-macam. Kita lihat di Palestin masih lagi yang begitu dahsyat. Musuh-musuh Islam buat, Israel macam-macam buat. Dan juga negara-negara umat Islam yang lain. Satu penghinaan yang begitu dahsyat. Sebab itu kita bicara hadis ini sebagai tanda untuk kita bermuhasabah diri. Adakah ia berlaku di kita? Kalau berlaku di kita, kita muhasabah diri. Dan kita muhasabah diri dan kita mula titik untuk kita meneruskan suatu kekuatan baru, untuk kita memperlihatkan kekuatan umat Islam walaupun jumlah yang sedikit. Nah, al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, al-Islam ghariban, Islam mula kembali dagang. Islam datang asalnya daripada dagang. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan ingat dia akan kembali dagang semula. Islam datang dalam keadaan sedikit, dan ingat Islam akan pulang balik dalam keadaan sedikit, dalam keadaan dagang. Dan ingat, walaupun sedikit, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dagang. Orang sedikit ni, dia menyempurnakan kehidupan dia berlandaskan dengan Islam. Walaupun sedikit yang hidupnya dengan Islam, dia akan berjaya. Berjaya dunia dan juga akhirat. Yakin dan percaya. Lepas itu Nabi sebut, akan tiba satu zaman, satu masa, an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Musuh-musuh Islam datang mengerumuni umat Islam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana orang yang hendak makan datang mengerumuni talam-talam hidangan mereka. Itu gambaran musuh-musuh Islam datang mengerumuni umat Islam seumpama seperti mana mereka yang hendak makan mengerumuni talam-talam hidangan mereka. Apa gambaran dia? Nak apa kata musuh-musuh Islam mudah menguasai orang-orang Islam, mudah menguasai orang-orang Islam. Apa juga bentuk sehingga kan hari ini kita lihat serangan pemikiran, serangan pakaian, serangan budaya telah diikuti oleh orang Islam terhadap musuh-musuh Islam. Cara bentuk amalan, ini satu kelemahan.
Sehingga kan Nabi sahabat tanya. Faqala qailun, berkatalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawmaiz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kami sedikit pada ketika itu? Waktu yang disebut oleh kamu ya Rasulullah, waktu itu adakah kami di kalangan jumlah yang sedikit? Wa min qillatin nahnu yawmaiz, adakah waktu itu kami jumlah yang sedikit sehingga kan musuh-musuh Islam mampu menguasai kehidupan orang Islam? Kita nak buat Islam pun terpaksa nak kena minta keputusan, terpaksa nak kena minta izin daripada orang bukan Islam. Ini yang sedang. Hatta kadang-kadang bukan takat Islam ni, ya, sebut kata bukan Islam ni, bukan nanti orang bukan Islam, bukan berarti bukan orang kafir. Ya, orang yang tak mau kepada Islam. Sebab tu diperjelaskan dengan jelasnya oleh ulama berkaitan hubung dengan Islam. Bukan nanti kita fikirlah makan kita orang bukan Islam ni, orang yang tidak menerima Islam dalam halnya tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan sebagainya. Tetapi bila sebut kata bukan Islam, semua kehidupan Islam dia tak miliki, ataupun sebahagian daripada kehidupan Islam dia tak miliki, sehingga kan dia meninggalkan Islam. Sebahagian daripada Islam bermakna dia sudah menolak Islam. Nama Islam itu sendiri pun kita kena tahu. Apa dia Islam? Islam wal istislam. Islam diterima. Itu makna Islam, sejahtera, terima. Terima apa? Terima apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima tu pula zahir dan juga batin. Zahiran wa batinan. Zahir dan juga batin terima. Lima ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima. Terima. Yang hari ini menyebabkan Islam menjadi lemah. Nabi sahabat tanya, adakah kerana sedikit? Mungkin kita pun tanya, adakah Islam ni sedikit? Ya? Kita fikir yang tengok Islam sedikit. 1/5 penduduk dunia dikuasai oleh umat Islam. Seluruh dunia menunjukkan Islam ni ramai. Bila kata tunjuk Islam ramai, kenapa lemah? Ya, kenapa Islam menjadi lemah? Lalu sahabat jawab soalan yang dikemukakan, dan Nabi jawab soalan yang dikemukakan oleh sahabat. Apa jawab Nabi? Qala bal antum yawma idzin katsirun. Nabi jawab, bahkan kamu pada ketika itu katsirun, amat banyak, ramai. Umat Islam ramai. Umat Islam ramai kita hari ini. Tapi pasal ramai menjadi kuat. Sepatutnya ramai menjadi kuat. Bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is saili. Inilah penyebabnya. Dan akan tetapi kata Nabi, ramainya umat Islam seperti mana buih yang wujud selepas daripada buah yang besar. Umat Islam ramai ibarat seperti mana buih yang wujud selepas daripada buah besar. Apa kekuatan buih? Ya, mudah pecah. Ya, mudah ke hulu ke hilir. Itu sifat buih. Ya, tak payah menantikan arus derah, ombak yang derah. Ya, mudah pecah. Datang angin pun mudah pecah. Apa maksudnya? Dalam Islam ni, umat Islam yang lemah, datanglah apapun, ya, sehingga kemerosakan dia buat. Kerana beberapa perkara yang terbukti dan tersahih melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata umat Islam ramai, tapi diumpamakan seperti mana buih yang wujud selepas daripada banjir. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Ingat balik peperangan Badar Al-Kubra, 313 orang berjaya
menentang 1000 lebih tentera-tentera musuh Islam. Sebab apa tu? Sebab Allah menyuntik dalam hati musuh-musuh Islam rasa takut. Sebab tu mereka pergi ke medan perang bukan nak mati. Ada keterpaksaan. Terpaksa kena pergi. Kalaulah dengan peperangan mengundang kematian, tapi dalam jumlah yang sedikit di kalangan umat Islam, maka sanggup turun ke medan perang. Pasal nak mati, nak berjihad pada jalan Allah, nak mati syahid. Itu keberanian yang wujud dalam diri mereka, yang terpasang akidah dalam jiwa mereka, sehingga mereka yakin mereka untuk bertemu dengan Allah, untuk mati syahid. Masya Allah. Sehingga kan Nabi sebut timbul rasa gerunnya musuh-musuh Islam terhadap Islam. Tetapi hari ini Nabi SAW menyebut wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala cabut rasa gerun dalam hati umat, dalam hati musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Cabut rasa gerun. Dulu takut dengan Islam, sebab tu ada di kalangan orang bukan Islam jumpa Nabi SAW, satu kumpulan bertemu dengan Nabi SAW, sehingga akan bertemu dengan Nabi, minta kepada Nabi supaya jangan halau kami, supaya jangan halau kami keluar daripada Madinah. Kami nak duduk di bawah pemerintahan kamu. Kami akan tunjuk kesetiaan kepada pemerintahan kamu ya Rasulullah. Apa juga betul yang perlu kami kena buat, kami buat. Apa juga perintah terlaksana yang untuk kami buat, orang bukan Islam buat, kami buat. Sehingga ketentuan Nabi mengarahkan supaya orang bukan Islam perlu mengeluarkan jizyah. Lunak juga, bayar juga jizyah. Sehingga mereka sanggup, karena mereka seronok duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW. Sebab perasaan gemuk, perasaan takut, gerun yang terhasil dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam hati-hati mereka, sehingga mereka sanggup duduk di bawah pemerintahan Islam. Hari ini sifat-sifat itulah, rasa gerun, rasa gementar sudah hilang. Allah telah cabut rasa gerun dalam hati musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Sebab tu umat Islam jadi lemah. Keberanian musuh-musuh Islam. Dan di salah satu di antaranya, kenapa Allah telah cabut? Dan Allah berikan Islam kepada umat Islam, tiba-tiba Allah nak cabut rasa gerun. Allah telah nak cabut rasa gementar musuh-musuh Islam terhadap Islam. Kenapa? Adakah sengaja Allah telah cabut? Tak, tuan. Jawapannya dalam hadis yang seterusnya, wala yakhzifanallah fi qulubikumul wahna. Allah Ta'ala campak dalam hati umat Islam penyakit, satu penyakit yang cukup bahaya, yang dinamakan penyakit wahan. Ini sedang merebaklah hati umat Islam. Penyakit wahan ni sedang merebak dalam hati umat Islam, sehingga kan penyakit ini, akibat daripada penyakit ini, umat Islam menjadi lemah. Selagi mana ada penyakit ini, selagi itulah umat Islam dia tak ada kuat, dia tak akan ada kekuatan. Umat Islam terus menjadi lemah, Kalaulah penyakit ini kita tak kuat, bahaya kita. Apa penyakitnya? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wahai Rasulullah, penyakit apa ni sampai teruk sangat sehingga umat Islam menjadi lemah? Penyakit apa? Penyakit wahan ini ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW jawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan ini yang sedang merebaklah hati umat Islam, apa dia tuan-tuan? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia, dan yang kedua takut mati. Ini sedang merebaklah hati umat Islam. Sayang kepada dunia dan juga takutkan mati. Ni dua penyakit yang dinamakan penyakit wahan, yang sedang merebak dalam hati umat Islam.
Dan kita lihat memang betul kebenaran apa yang disebut oleh Nabi SAW. Apa cinta kepada dunia? Ulama menjelaskan cinta kepada dunia ini bermakna tamak. Ya, sifat tamak yang ada pada umat Islam, sifat rakus yang ada pada umat Islam, sifat bakhil yang ada pada umat Islam, sifat yang tidak mahu menderma harta di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sedang merebaklah hati umat Islam. Ni penyakit-penyakit yang disebut sebagai penyakit cinta dunia. Dia tak mahu belanja.